Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Alif atas bacaan doa. Okey, so kita akan mulakan kelas kita hari ini. Kita akan sambung dengan yang hari itu. Okey, ada masalah tak dengan latihan yang saya bagi dekat modul hari itu? Ada masalah ke tidak? Tak. Tak, boleh lagi kan? Mudah lagi, okey? Macam saya kata, tajuk ni, ini baru macam belajar matematik. Saya suka yang macam ni. Kan, kalau cerita-cerita belajar, aduh, saya tak boleh betul lah. Okey. Okey. Okey, so kita akan teruskan kelas kita, iaitu kita akan sambung dengan apa yang kita dah tengok hari tu. Okey, tajuk apa hari tu kita dah tengok? Tajuk apa? Ingat tak? Sebagai fungsi trigonometri. Ya, tajuk fungsi trigonometri. Ini yang kita dah tengok. Okey, semua ni kita dah tengok. Okey, kita dah tengok sudut-sudut dia. Okey, hari tu dah tekan kalkulator. Alhamdulillah, Alif dekat ujung-ujung dia tanya macam mana nak tekan kalkulator. Jadi orang lain saya dah sharekan dalam grup hari tu, kan? Okey, so dekat sini, sekejap Sekejap. Sekejap Kan? Okey, tolong rujuk buku teks. Betul tak ini ini yang awal? Hari tu kita buat yang ni ke? Ini muka surat. Latihan berapa hari tu? Bukan ni. Okey, betul lah. Alif, hari tu yang Alif tanya tu. Nak tekan sudut Apa dia? Apa tu yang darjah tu kan yang Okey atas kan, yang hari tu belakang tengok koma tu. daripada modul kan Alif tanya hari tu kan? Betul tak? Modul. Betul. Okey. So, kita tengok dekat sini. Okey, jadi sudut positif, sudut negatif. Sudut positif, sudut negatif. Pakai tudung kakak? Kakak, loceng kakak? Ada barang. Pakai tudung. Okey, kita tengok sudut positif, sudut negatif. Okey, jadi betul. Memang. Okey, sudut positif dan sudut negatif, jadi kita tengok. Okey, macam mana dikatakan sudut positif dan negatif. Jadi awak tengok dekat sini. Okey. Ini dia. Mewakilkan sudut positif dan sudut negatif dalam satah katis. Sudut positif iaitu akan ikut arah jam. Okey. Sudut positif akan ikut lawan arah jam. Manakala sudut negatif akan lawan jam ke bawah macam ni. Okey, naik atas dan ke bawah. Okey. Jadi itu yang dikatakan pasal sudut positif dan sudut negatif. Nampak tak? Yang laluan yang warna merah ni, ini sudut negatif. Okey. Yang ni sebelah kiri ni semua pasal sudut positif. Tengok biru kat sini nilai dia. Ni positif. Ini 90 darjah positif. Warna purple 180 positif. 180 180 adalah sudut positif. Okey. Jadi ini 270 juga sudut positif. 360 sudut positif. Serang satu kan? Okey. So satu lagi sudut negatif. Boleh Okey. Kemudian ni dia. Sudut positif ialah sudut yang diukur mengikut lawan arah jam pada paksi X yang positif. Okey, sudut negatif. Okey. Itu pasal sudut positif dengan sudut negatif dan kita akan tengok sudut dia. Okey, dia kata tentukan kedudukan. Hari tu saya sampai mana? Saya rasa macam Alif. There you go. Ingat tak? Last kali. Itu kita buat sukuan-sukuan ni go. Kan, sukuan kan? Sukuan tu buku teks muka surat berapa? Kita buat tu sampai muka surat 176. 76.
176 itu. 176 sebab saya 176. tak ada buku teks tau. Saya tak ada buku teks. Yang sekarang ni yang kita tengok ni, yang sekarang saya buat ni muka surat apa? Saya pun tengah cari juga tak jumpa tadi. Tak jumpa lagi? Jumpa lagi. Okey, sat awak tengok ni. Latih Kendiri 6.1. Rasanya bukan dalam buku teks, cikgu. Ini bukan buku teks? Okey, tapi sekejap Itulah saya kata sebab hari tu kita buat yang lain kan? Sekejap sorry tau sebab saya keluarkan. Ni dia. Okey. Ni dia baru betul. Ni baru betul kan? Okey. Baru betul. Betul tak? Betul ke? Okey, saya lupa nak save. Saya lupa nak rename. Sorry ni semua kita dah tengok dari tu. Itulah dia. Sebab saya tak padam apa yang kita dah belajar supaya kita tahu kan mana yang kita dah tengok. Okey, ni semua kita dah tengok. Okey, sudut ni baru betul. Yes. Okey. So kita akan tengok sekarang dekat sini hasil daripada formula sini dia sin. Sin adalah koordinat y semua-semua ni. So ini formula. Okey, kita akan tengok apa yang dimasukkan di sini. Okey, ni dia. Okey, sukuan 1. Sukuan 1 theta. Dia kata sin theta akan jadi positif y. Kenapa positif y? Sebab ini 1. Naik atas ni 1. So dia ambil sin is opposite over apa? So hypotenuse iaitu setentang per hypotenuse. So setentangnya ialah paksi y. Nampak? Setentangnya adalah paksi y. Faham tak? Faham tak? Okey. Apa dia? Sekejap ada orang masuk. Okey, Sat. Saya tukar warna sekejap. Okey. So kalau awak tengok sini, depan dia. Luar dia. Okey, jadi awak tengok dekat sini, okey. Kalau awak tengok, dia kata kenapa dia kata sin theta adalah y. Sin theta adalah y, formula sin adalah so opposite. Hai, saya share baru orang masuk lagi. Okey. Lain kali jangan lewat sangat sebab saya share screen. Sebab saya buat bila benda ni PowerPoint, saya nak nampak benda tu bergerak-bergerak, barulah seronok sikit belajar. Tapi bila awak duk keluar masuk masuk tungtang tu, jadi susah. Okey, saya tak buat present dulu, saya buat macam ni je. Okey, you tengok Sekarang sin theta. Formula sin adalah opposite hypotenuse iaitu setentang per hypotenuse. Setentang dia kalau awak tengok dekat sini mana setentang? Ni setentang ni paksi y. Ni setentang dia. Kan? Dalam formula kalau awak ingat untuk mencari sin, jadi you kena tahu formula yang ini. Okey, you tengok di sini. Okey, formula dia kalau kita kena tahu formula yang saya kata hari tu kita gunakan. Okey, formula sin equals to opposite over hypotenuse. Dia dalam segitiga macam tu. Okey, so ini awak punya. Okey, ini awak punya theta. This one is opposite ataupun setentang. Okey. Ini hypotenuse, ini adalah adjacent ataupun sebelahan. Awak kena tahu dalam bahasa Inggeris, awak belajar di universiti nanti semua dalam bahasa Inggeris. So formula sin is so opposite of hypotenuse. Jadi hypotenuse dia tadi kalau dia buat dekat diagram tadi yang bulat tu, hypotenuse dia nilai dia 1. Nilai dia 1. Jadi O is opposite. Opposite ni kat sini. Ini adalah nilai Y. Sebab tu dia kata sin theta adalah Y. Paksi Y sebab Y dia. Okey, cos. Cos, formula cos. Cos adalah cah adjacent over hypotenuse. Apakah adjacent? Adjacent adalah yang bawah ni A. Hypotenuse 1. Okey, jadi A tu apa? A sebenarnya dia adalah paksi Y. Paksi X.
X per 1. Jadi kalau kita tengok, jadi kita akan dapat untuk formula sin, sin adalah paksi Y, manakala cos theta adalah paksi X. Manakala tangent, tangent is tua. Tangent adalah opposite, tangent theta adalah opposite per adjacent. Opposite iaitu O tu paksi Y awak. O adalah sin theta. Bahagi tangent. Tangent kat sini A ni awak nampak tadi A ni paksi Y. Paksi X. H kita 1. A ni adalah cos. Jadi dekat sini formula sin adalah setentang per hipotenus. Cos adalah sebelahan per hipotenus. Tangent adalah setentang per sebelahan. Okey, kemudian tangent juga boleh dikira sebagai sin theta per cos theta. Macam tu. Okey? Itu yang digambarkan oleh soalan yang ini. Okey, sorry. Slide yang ini. Okey, ini tadi jadi slide. Oh, sorry. Slide sebelum kan. Ini dia. Okey, jadi untuk slide ini, ini yang dimasukkan. Sin theta adalah Y. Y iaitu paksi Y dia. And then cos adalah X, paksi X. Sebab tu tangent adalah Y per X. Kalau dekat sukuan kedua, sin masih positif. Cosnya negatif. Jadi kat sini tangent negatif. Jadi yang ini tak apa, tak payah nak hafal. Kan saya dah ingatkan, kat sini semua akan positif. All, sukuan pertama all positif. Ini only sin positif. Ini tangent saja positif. Ini cos saja yang positif. Nampak tak ni? Ni cos saja yang positif. Yang lain negatif. Yang ini tangent saja yang positif. Yang lain negatif. Faham? Ni saya dah terang hari tu. Untuk sukuan 1, 2, 3 dengan 4. Boleh? Okey, setiap rajah berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Tentukan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Okey, you tengok nilai dia bagi 0.4695. Ini X ke Y? Koordinat ni X ke Y? Ini X, ini Y. Jadi soalan tanya sin. Sin theta, awak kena ingat yang tadi. Sin adalah paksi Y. Jadi sin thetanya 0.8829. Faham? Cos theta, kalau awak ingat yang tadi, cos adalah paksi X. Jadi paksi X ni adalah 0.4695. Dan tangent theta, tangent adalah sin per cos. Jadi 0.8829 bagi 0.4695. Faham? Boleh? Boleh tu. Kalau dia negatif pun awak letaklah negatif. Macam tu. Okey, itulah jalan pengiraan dia. Sama dah apa yang saya buat. Okey? Okey, next kita tengok latih kat sini, latih kendiri 6.1. Ini kita tengok tentukan sudut rujukan. Hari tu kita yang ini kan Alif tanya pasal sudut yang ini. Okey. Jadi dia kata tentukan sudut rujukan. Ingat, sudut rujukan tu ciri-cirinya sudutnya nilainya macam mana? Yang kelas sebelum ni saya tunjuk. Apa nilai sudut rujukan? Cepat. Nilai sudut rujukan. Apa ciri dia? Sudut rujukan kan saya kata nilainya kurang 90. Iaitu nilai yang berada di paksi di kuadran pertama, sukuan pertama. Dia adalah sudut tirus, acute angle. Jadi sekarang awak tengok 97. Cara dia, awak tengok soalan A tu, 1A. 97 tu di mana? 97 di paksi di sukuan 1 ke 2? 2. 97 di sukuan 2. Tak payah nak ukur. So, ini 97 darjah. Sudut sepadan merupakan sudut yang dari garisan pergi ke paksi X. Jadi macam mana saya nak cari nilai sudut sepadan ni? Yang saya tanda soal tu. Macam mana nak buat? Apa nak buat? Tolong respon. 180 tolak 95.
Ya betul. 180 tolak 97. Awak dapatlah sudut sempadan. Faham? Boleh? Faham ke? Apa dia? Boleh ke? Boleh Okey. 278. 278 dekat sukuan ke berapa? Empat. Ya, sukuan keempat. Sebab dekat sini 270. So, 278 macam tu. Ini. Jadi, sudut sepadan dia yang kecil ni. Berapa sudut sepadan dia? Berapa dua? Macam mana nak dapat? 160 tolak 278. Betul. Okey? Macam tu. Yang ini tengok 128.53. Jadi ini berada di kuadran kedua di sini. Yang ini nak cari dia punya theta ni, buat je 180 tolak 128.53 minit tu dekat kalkulator tekan yang atas ENG bulat-bulat tu. Tekan je tu. 180 tolak 128 darjah 53 minit. Berapa dapat? Dapat 51.12. Okey, 21.12 darjah. 51 ke? Apa dia? 51.12. Okey, kalau nak tukarkan pada darjah dan minit, tekan balik dekat bulat tu. Berapa dapat? 21 darjah 7 minit. 51 darjah 7 minit. Macam tu. Faham? Semua orang dapat? Tolong respon. Yang lain dapat tak? Siapa? Dapat. Okey. Okey, ni samalah ni. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, dia tanya hubungan ni, awak buat macam ni. 101 dia dekat sukuan kedua. So, hubungan dia sama dengan sin 79. Okey, dia positif. Tapi kalau cos 194. Cos 194 dia berada di kuadran ketiga. Macam tu. Jadi sudut sepadannya berapa? Cos 194 sudut sepadannya berapa? Macam mana nak cari sudut sepadan yang kecil ni kalau untuk dekat sukuan ketiga tu? Apa dia? Cepat. 194 dia besar ni. 194. Saya nak yang kecil ni je. Apa nak buat? Cuba fikirkan. Tak ada jawapan. Cepat. Jawablah. 194 tolak 180. Ya, 194 tolak 180. Sebab saya nak kecil ni. Saya nak yang kecil. Jadi 194 semua, saya tolak yang 180. So, dapatlah jawapannya ialah 14. Kan? 14. Tapi, dia dekat sukuan ketiga, kuadran ketiga. Kos positif ke negatif? Negatif. Ya, negatif. So, letaklah negatif kos 14. Faham? Faham tak? Faham. Boleh? Faham. Okey, kita cuba satu soalan lagi. Sin 339. 339 berada di kuadran keempat. Ini 339.8 darjah. So, dia punya sudut rujukan berapa? 20.2. Berapa? 20.2. 20.2 darjah. Dia sin dekat kuadran keempat. Sin positif ke negatif? Negatif. Letak negatif. Faham? Boleh? Boleh ke? Okey. Okey, next. Seterusnya. Tentukan sudut rujukan kepada rujukan sepadan. Tentukan tanda positif atau negatif pada... Okey, ini yang tadilah. Iaitu menentukan dia positif ataupun negatif. Okey, ini dia. Tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Masih sama tadi. Awak tengok. Itu dia. Nampak?
Dia buat 180, so you dapat positif. Tapi tadi awak cuma ambil sudut yang soalan tadi. Kali ni dia nak nilai. Nilai maksudnya kamu kena tekan kalkulator sin 76 itu berapa. Kalau dia positif, positif lah. Kalau dia negatif, negatif. Faham? Dia nak nilai maksudnya jangan biarkan sin 104. Tapi kamu tekan kalkulator. Dapat apakah nilai dia. Faham? Faham? Okay. So ni. Okay, yang ini tangent 318. Tangent 318 kat kuadran ke berapa? Keempat. Keempat. Sini. Nak cari yang sini. So dia dekat kuadran yang keempat akan bernilai tangentnya positif ke negatif? Positif. Hah? Negatif. 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 Oh. Lama, sekejap ya. Okey, jadi awak nampak tadi, ni yang tadilah. Kalau dia kata nilai, awak ni nampak nilai. Nilai maksudnya awak kena cari dia punya sudut. Kejap Kenapa dia? Ni dia. Okey, awak tengok sini 318 darjah 17 minit. Awak tekanlah kalkulator 360 tolak. So kat sini tangent dia ada kuadran keempat, masuk jawapannya dapat negatif, tangent tekan kalkulator berapa. Tapi dia kata nilai, jadi awak tekan kalkulator tak dapat tangent berapa, letak je negatif kat situ. Faham? Faham kau? Okey, itu dia. Okey, itu yang A. Okey, ni soalan B dan C semua dalam baris buku. So kita tengok latihkan diri 6.1. Tentukan nilai macam tadi. Okey, saya nak awak cuba buat sekarang. Masuk dalam Telegram share kat Telegram. KOM. Okey, buat tu yang saya bulatkan. Tak. Buat je contoh. Sekarang ni awak punya buku latihan banyak lagi ke? Boleh lagi. Kalau boleh awak tulis je lah. Awak tulis tajuk hari ni. Tarikh hari ni. Tajuk awak tulis kat situ. Terus tuliskan latih dirikan diri 6.1. Buat soalan yang saya bulatkan. Lepas tu terus hantar gambar dalam grup Telegram. Okay, buat. Cikgu buku latihan saya tak ada tu. Oh, langsung Okay, tak apa. Buat je kat kertas tak ada. apa-apa. Lek. Tak ada. Tak apa. Buat je lah kat kertas apa-apa.
Tu. Okey, kalau dah hantar je Dah okey. Kak, tu tarik tu. Dah okey Dah. Pergi tidur. Sini je lah ambil. Okey, boleh Buat tak apa, saya tak Boleh tu. laju-laju. Tajuk ni, ini real matematik punya ni. Jadi saya memang akan betul-betul pelan-pelan bagi awak betul-betul okey. Pelan-pelan tarik. Pelan-pelan. Jangan bagi dia ni terlilit tu. Terbelit-belit. Badah tarik bendera. Kan? Itulah dia kalau orang tak duduk diam dekat kerusi. Saya tak sakit. Tak kisahlah sakit tak sakit. Okey dah? Buat belajar juga. Tak boleh kebayang. Kena biar juga lah. Bayang. Apa sanggup. Tidur je. Tidur luar je. Bolehlah. Please. Ni macam tengok tak boleh. Balik. Tekan button tu dulu. Yang bising. Tak orang. Sini dia tidur. Fantastic. Kan? Mana sini? Okey, dah? Dah ada hantar belum dalam grup? Okey, belum ada hantar. Siapa lagi?
Okey dah? Tak ada lagi hantar. Boleh tak? Boleh gerak tak? Boleh go, tengah ada soalan je go. Okay, good. Sleep. Go betul soalan M je go. Jawapan dia 1 darjah 17 minit 46.27. Macam Ambilkan mana? point Macam mana, Alip? belakang Alip? Apa dia, Alip? yang tu jawapan dia lepas tolak dengan tekan balik kos tu dapat 1 darjah 17 minit 46.27. Okey, macam mana? Sekejap. Sekejap, saya tak fokus. Anak saya kacau. Okey, macam mana? Soalan M. M tu jawapan last dia kot, nilai dia dapat 1 darjah 17 minit 46.27. 1 darjah? 1 darjah. Mana boleh 1? 307 dia berada di kuadran ketiga. Keempat. So Alip buat 360 tolak 307. Faham tak? Adik Faham akan tu? macam ni kan, kalau ikutkan dekat situ dia berada di kuadran yang keempat. Okey, dia berada di kuadran yang keempat. Jadi bila kuadran keempat kita akan buat 360. Sekejap saya keluarkan kalkulator jap. 360. Awak tolakkan sudut tu. Okey? Sekejap, mana saya punya kalkulator ni? Okey, dia berada di kuadran keempat. Bila dia berada di kuadran empat, kita akan buat yang ini. Nampak tak ni? Okey, dia kat kuadran keempat, 307. So, Alip buat 360 tolak 307. Dia buat darjah, tekan darjah. 39 minit sama dengan. So, dapat 52.53 darjah. Ataupun awak tekan shift, tekan bulat ni. Dia dapat 51 darjah. So kat sini 52 darjah 21 minit. Soalan dia kos. So kat sini tentukan nilai. So dia berada di kuadran keempat. Jawapannya kos dan kos itu bernilai positif sebab kuadran itu nilainya positif. Jadi sekarang awak tekan kalkulator. Okey, kita nak kos sebab dia nak nilai. So kos answer. Dapatlah jawapan. So jawapan kita adalah 0.6108. Faham? Ya faham aku. Okay, orang lain okey? Okey, teruskan untuk soalan yang lain. Kalau ada, siapa dah boleh hantar. Siapa yang tak faham lagi angkat tangan. Okey, siapa tu? Yang tak faham, saya nak dengar suara. Siapa awak? Husna cikgu. Usna. Tangent 316. Okey, kalau dia nak tentukan nilai, jangan tinggal dalam sudut macam ni. Okey, siapa ni yang baru hantar ni tadi? Alia. Dia nak nilai. Nilai tu kena tekan ni. Ni, jawab macam soalan ni awak buat. Tangent 316. Awak kena ni tau. Saya nak awak buat macam ni. 316 tu dekat sini kan. Jadi ini 316 darjah. Dia nak yang kecil ni. So 360 tolak 316. Kenapa awak dapat negatif nilai tu? So 360 awak tolak dengan 316. Okay. Jadi tekan 360. Awak tolak dengan 316. Awak akan dapat jawapan di situ adalah 44. So dapat 44, awak tuliskan. Jadi tangent 316 sama dengan tangent 44. Tapi dia ni dekat kuadran keempat. Bermakna tangent negatif. Jadi sekarang awak tekan kalkulator balik. Tekan tangent. Tekan answer. Okey, dapat jawapan. Tapi awak kena negatifkan sebab dia negatif. So dapatlah jawapan negatif 0.9657.
Negatif 0.9657. Macam tu cara jawab. Faham? Cikgu, belakang tu memang kena 4 ni. Apa dia? Tak Ya. perpuluhan. Nak selamat ambil je 4. Macam tu. Okay, good. Siapa yang hantar ni? Tak ada nama pun awak punya. Okay, bagus. Okay, 2 orang yang hantar kemudian ni. Okay, Izzah. Izzah. Tak mau macam tu, Izzah. Bukan tangent negatif 44. Negatif tangent 44. Kenapa negatif tangent? Dia adalah tangent 44 tapi dia berada di tempat negatif. Jadi awak tulis negatif tangent 44. Kalau tangent negatif 44, dia akan tunjuk kedudukan di sini. Sekarang saya ambil yang ini. Faham? Okey, cikgu. Okey. Faham. Tutup lampu, Mikael. Dah, boleh saya teruskan? Siapa yang tak faham lagi? Ada lagi tak yang tak faham? Dah boleh Boleh ya, saya teruskan ya. Tak apa. Dah dapat. Okey, okey, kita share jawapan. Awak tengok saya share jawapan kawan awak. Sekejap ya. Ni. Ni. Nampak tak? Nur Aish. Nampak tak dia buat ni? Nampak. Nampak cantik. Nak lagi cantik, awak buat dia punya kuadran tu. Nampakkan dia punya jalan kerja. Tapi ni pun alhamdulillah cantik dah. Boleh Okey, saya teruskan Okey, kita tengok seterusnya. Okey, contoh tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator. Tentukan nilai setiap berikut berdasarkan sudut rujukan. Okey, tak tekan kalkulator tak ada masalah. Awak tengok cos 150. 150 dekat kuadran sini. Ini 150. So, kat sini congak je lah. 180 tolak 150. So, dapat jawapan 30. Jadi, kat sini cosnya positif ke negatif? Sama dengan positif ke negatif cos dekat kuadran kedua? Negatif. Negatif. Macam tu. Tapi dia kata tanpa tekan kalkulator, dah biarkan macam tu. Sebab dia nak sudut sepadan dia sahaja. Nampak? So dia bagi kat sini, negatif cos 30. Okey. Bila dia tanpa menggunakan kalkulator, yang ini saya nak tunjuk awak. Ini awak kena hafal. Sebab, cuba tekan kalkulator sekarang, cos 30. Dapat jawapan? Dapat tak? Tekan kalkulator. Cos 30 dapat jawapan. Lepas tu cuba tekan kalkulator yang ini. Punca kuasa 2. Tekan punca kuasa 2. 3. Okey. Tekan sama dengan bahagi 2. Sama tak dengan jawapan yang awak tekan kalkulator tadi? Sama. Sama. Jadi ini kalau awak tekan kalkulator jawapan awak dalam perpuluhan. Betul? Tapi soalan kata tanpa menggunakan kalkulator. Bermakna awak tak boleh bagi jawapan yang perpuluhan tadi. Okey, macam mana cara nak keluarkan jawapan ini tanpa kita tekan kalkulator? Kalau tekan kalkulator jawapannya perpuluhan. Jadi awak tengok dekat sini, apa yang perlu awak buat ialah, tengok. Okey, yang ini tadi kan. So saya akan buat dekat sini, awak tengok di sini. Sekejap
Okey, ni awak kena tahu yang nilai di sini. Sebab dia kata dekat sini dia nak kos 50, ni 130. Awak kena bentukkan segitiga. Okey, segitiga sama kaki. Bila sama kaki, nilai sini, nilai sini, nilai sini sama. Bermakna sudut dekat sini 60 darjah. Sini 60 darjah. Sudut ini nilai dia dekat sini kita letakkan 2. Sini kita letak 2. Sini kita letak 2. Okey, atas pun 60 darjah. Kemudian kita akan bahagi 2 segitiga ini. Bila kita bahagi 2, sudut yang awak dapat ialah sini 60. Sini tinggal 30. Tadi dekat sini 2. Kat sini asalnya 2, saya bahagi 2 tinggal 1. Jadi dekat sini akan tekan punca kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. 4 bahagi 1. Okey, so ini punca kuasa yang awak dapat 4 bahagi ni 2 kuasa 2. Kan dia set kan guna formula Pythagoras theorem. So nak cari yang sini punca kuasa 2. Ni kuasa 2 bahagi dengan ini. So you dapat dekat sini 2 kuasa 2 ialah 4. 4 tolak 1 kuasa 2. So dia dapat punca kuasa 2, 3. Jadi soalan kata tadi dia nak cos 30. Cos 30 awak tengok dekat segitiga ini cos. Okey, ini tadi dapat cos 30 kan? Cos 30, cos adalah cah. Cah adalah adjacent ataupun sebelahan per hypotenuse. Kan cos ni, cos 30, cos ni negatif cos. Cos adalah cah. Cah adjacent ataupun sebelahan. Punca kuasa 2, 3 bahagi cah hypotenuse 2. Sebab tu dapat tadi negatif punca kuasa 2, 3. Jadi, awak apa yang perlu awak buat sekarang, ingat segitiga ini. Saya tunjuk kamu cara nak ingat tanpa menggunakan kalkulator. Okey, awak kena ingat 2 segitiga ni. Okey, saya buat. 2 segitiga ni, yang satu tadi saya kata, Yang satu tadi saya kata awak buat segitiga kaki sama. Kaki sama maksudnya sudutnya semut 60. Semut 60, semut 60. Lepas tu awak bahagi 2. Bahagi 2, jadi awak dapat di sini adalah 30, sini adalah 60. Asalnya sini 2, sini 2. Sini pun 2. Bila saya dah bahagi, ini tinggal 1, ini tinggal 2, ini adalah punca kuasa 2, 3. Jadi, kalau sudut rujukan awak 30, awak tengok je kat sini. 60 kat sini. Dan satu lagi adalah segitiga sama kaki. Sama kaki maksudnya, ini dengan ini yang sama, bawah ni yang lain. Jadi, apa yang kita buat dekat sini, okay, dia kalau ikut, sama kaki tu awak buat macam ni, lagi senang. Ini dengan ini sama, bermakna ini 90 darjah. So, ini adalah 45. So, dekat sini nilai dia 1, sini 1. Yang ini punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, 2. Jadi, 2 segitiga ini kamu kena hafal. Kalau soalan kata tanpa menggunakan kalkulator. Jadi, kalau soalan saya, tangent 210 darjah. Tangent 210 darjah dia berada di kuadran ketiga. Dekat sini 210. Saya nak cari sudut rujukan. 210 tolak 180. So saya dapat dia adalah 30 darjah. So saya tulis tangent 30 darjah. Tangent dekat kuadran ketiga nilainya positif. So biarlah. Jadi tangent 30 awak tengok dekat segitiga ini. Tangent is toa. Opposite adjacent. So tangentnya adalah 1 per punca kuasa 2, 3. Awak tekan kalkulator ini, awak akan dapat jawapannya sama. Okey, dengar lagi saya buat. Cos 235 darjah. Tak boleh. Cos 240 darjah. Cos 240. So, lukiskan dia di mana? Di kuadran ketiga. 240. Saya nak cari sudut rujukan. 240 tolak 180. Bermakna ini sama dengan cos 60. Tetapi dia kat kuadran ketiga. Cos tu negatif. Letak tanda negatif.
Jadi jawapan kita negatif cos 60. Cos 60 masih lagi guna segitiga yang sama. 60 cos adalah cah adjacent over hypotenuse. Jadi dapat negatif 1/2. Faham? Faham tak? Faham tu? Cikgu boleh faham cikgu. Apa dia? Boleh ulang tak cikgu? Yang mana? Yang sebelah sana. Sebelah sana tu mana? Awak sebut je nombor-nombornya. Nombor 2 tu. Atas. Nombor 2? Ni. Sebelah dia. Ni. Itu. Ini segitiga asalnya semua sudut 60. Awak bahagikan 2. Itu saya cerita dia macam tu. So semua ni kita memang letak 2. Bila kita bahagi 2 dia tinggal 1. Jadi nak senang, awak hafal je yang saya bulatkan ni. Sudut ni awak kena tahu. Jadi awak letak 30, 60. Kalau dia nak cos ke, nak tangent ke 30, kita tengok dekat 30. Tangent is toa, opposite adjacent. Kalau dia nak cos 45, tengoklah yang bulatan ini. Jadi bulatan ini adalah panduan kamu untuk memberi jawapan sekiranya soalan kata tanpa menggunakan kalkulator. Boleh? Boleh tu. Okay, next. Yang ini tadi. Inilah. Jadi kalau awak tengok kan, dia kata tangent 225. Tangent 225, kalau awak tengok 225, dia berada di kuadran yang ketiga. So 225 ini tolak dengan 180. Awak dapat 45. Tangent 45, jadi kita tengok yang tadi. Tangent 45 kita guna bulatan ini. Okay, tangent is toa, opposite over adjacent. Sekejap Okay, boleh tak? Sekejap ya. Okay. Tolong jawab apa-apa. Ismin, tolong jawab apa-apa. Okay. Boleh tak? Boleh tu. Boleh. Okay, so inilah. Jadi, nak senang segitiga tadi awak hafal. Okay, untuk memudahkan awak tahu apakah dia tangent 30, 60, 45. Sebab dia kata tanpa tekan kalkulator. Jadi awak tak boleh jawapan dalam perpuluhan. Okay, ada lagi soalan? Nanti awak cuba buat, tak faham nanti saya terang mana yang awak tak faham. Okay, boleh. Yang tadi siapa yang bertanya tu dah okey dah? Okey cikgu. Macam ni kan dia kata sin 300. Sin 300 berada di kuadran yang keempat. Ni 300. Ingat sudut sepadan tu yang kecil ni. Jadi 360 tolak 300 dapat 60. Bila dapat 60, kamu kena tengok segitiga yang ada 60 darjah tadi. Dia kata sin 60. Tapi dekat sini dia berada di kuadran keempat. Sin negatif sebab tu kat sini ada tanda negatif. Okey. Ini tentukan nilai sinus, kosinus, tangen kan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, cuba jawab soalan B, E dan F. Cuba buat. Kat sini awak tak payah. Awak tengok dia kata nak sin. So awak buatlah. Sin 135. Saya bagi contoh Saya bagi contoh dekat yang 120. So awak tengok sin 120 darjah. So 120 dekat sini. Bermakna sudut rujukan sepadan kamu ialah 60. So saya buat sama dengan sin 60 darjah. Jangan tekan kalkulator, tengok dekat segitiga tadi. Nanti nanti saya patah balik, awak salin dulu segitiga tu. Okey. Kemudian awak tengok soalan D. Soalan ni saya ambil tangent pula sebab dia nak sin cos tangent. So kalau cosnya cos 120 darjah sama dengan masih juga 60, dia cos, tetapi dekat kuadran kedua cos negatif. Dan yang ketiga tangent. Tangent 120 darjah sama dengan tangent 60. Okey, dekat kuadran kedua tangent negatif, letak negatif macam tu. Faham? Faham tak? Cikgu satu soalan ni kena ada tiga-tiga tu. Ya, betul. Okey. Okey tu. Awak buat buat E dengan F je lah. E dengan F. Okey. Sebelum tu awak salin dulu segitiga yang saya buat tadi. Ni, ambil yang bulat ni. 2 bulat ni awak salin dulu.
So ini semua kalau 45 guna bulatan yang bawah. 30 dengan 60 bulatan yang atas. Okey, dah salin dah? Cikgu. Okey, salin dulu. Dah siap cikgu. Dah siap? Sekejap eh. Ni ada budak hantar tugasan kelas lain. Sekejap, saya nak salin. Okey, Alhamdulillah hadiah dah hantar. Sekejap dia lambat. Okey, saya ambil ni dah keluar. Okey, ni Alif punya. Okey, kita tengok Alif buat. Okey, ni Alif buat. Okey, ni sin. Ini cos. Jap. Ada soalan lain ke? Satu soalan tu kena ada sin, ada cos, ada tangent, Alif. Soalan tadi tu. Oh, Allahuakbar. Terkejut saya mana ni. Okey ni, ada orang hantar tak? Ni bukan. Ini soalan tadi. Belum ada yang hantar Tak ada yang hantar Yang kata dah siap tadi tolong hantar. Boleh hantar? Okey tak ini? Okey tak ni saya tanya ni? Okey. Boleh Okey, kalau boleh saya teruskan. Okey, ni tadi dah buat dah. Okey, jadi awak kena ingat segitiga tu. Okey, ni latihan tadi, dah settle. Okey, kenal pasti sukuan. Tadilah saya kata sukuan untuk tentukan dia positif negatif. Tentukan sudut rujukan sepadan. Hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang kenal pasti. Okey, ini yang telah kita buat. So, contoh diberi sin theta 0.657. Okey, yang ini kita nak tentukan sudut pula. Saya tak nak awak pening-pening banyak. So, yang ini kita akan buat hari Isnin depan. Okey, yang ini kita akan buat Isnin depan iaitu 2 hari bulan 8. So, ini kita buat minggu depan. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Ah. Boleh cikgu. Kawan nak lagi? Nak teruskan? Nak teruskan Depan ataupun... Cikgu. Minggu depan. Minggu depan. Okey So, jadi sebagai awak punya latihan, awak tengok dekat modul sekejap. Saya ambil modul. Okey, modul awak buat supaya nak betul-betul bagi faham tadi saya dah terang yang itu. Jadi awak buat dalam modul. Tengok dekat muka surat 87 itu dah settle. Okey, tengok dekat muka surat.
Susah betul tengok surat dia ni. 88. Muka surat 88 dan 89. Nampak tak 89 tu dia ada lukis segitiga yang saya tunjuk. Kan? Dua muka surat tu boleh? Boleh, Boleh, cikgu. Ros. Okey, so kalau tak ada apa-apa, saya stop dekat sini. Ada masa lagi. Sepatutnya kita habis 1.30. So, ada lagi 14 minit. So, awak boleh kalau siapa nak stop dan nak tengok untuk buat latihan tu boleh. Ataupun you nak stop nanti sambung buat latihan tu boleh. So, saya stop dekat sini untuk hari ini. So, jumpa kelas hari Isnin depan. Boleh? Okay, Boleh, Ros. tak ada soalan? Dah tak ada soalan dah? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada kita jumpa minggu depan. Sekejap saya nak tengok berapa orang ni. Aduh, 16 16 orang. Tak apalah, yang lain so kita tengok dulu nanti. Okey, semua orang dah tanda kehadiran belum ni? Sekejap saya cek, saya cek kehadiran. Okey, so saya stop kat sini. Jumpa minggu depan.